Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah tafsir yang berhenti selama 6 bulan, berhenti PKP. Jadi alhamdulillah dari bulan last, kalau tak silap bulan 3 sampai bulan 8, ni bulan 9, kita bertemu lagi pada bulan 9. Jadi semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah betapa kita tidak dapat nak pergi ke masjid. Jumaat pun lama mana yang kita tidak sembahyang Jumaat. Tapi semuanya adalah ujian daripada Allah. Dan dalam pada bab Jumaat itu sendiri, walaupun di sana adalah kefarduan atau kewajipan kepada kaum muslimin, maka bila datang arahan daripada ulil amri, pemerintah, atas larangan untuk menghadiri masjid, larangan kan? Bukan setakat fardu Jumaat, fardu pun dilarang. Boleh diambil tindakan tu awal dulu. Jadi alhamdulillah hari ni dah boleh buka dah. Kemudian majlis ilmu pun dah boleh berjalan seperti biasa, cuma dengan norma baharu. Penjarakan sosial, face mask. Kemudian masa masa kita pun jadi singkat. Kalau selalu sejam tak apa. Isyak, masuk isyak tu kita boleh dajak lagi. Tapi kerana SOP dia 30 minit. Kira makna kata masuk isyak tu kira nak angkat handbrake lah. Break, angkat handbrake. Mana gitu kan? Kerana SOP tadi ni, maka kita kena akulah daripada ulil amri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, lama kita tak bertemu 6 bulan. Dari bulan 2 ini bulan 9 kita bertemu kembali. Sebenarnya saya lupa lah mana kita berhenti. Nasib baiklah kita buat rakaman audio kuliah tu, kita tengok balik bulan 2, iaitu berakhir pada ayat yang ke-101. Boleh jadi tuan-puan tak ingat dah lah, 6 bulan dah kan. Ayat 99 hingga 101 pertemuan bulan 2. Sebenarnya pertemuan bulan 2 tu saya nak baca dah ayat 102, bab kisah sihir. Tapi kerana kita sebut 102, lepas tu ada orang kata 99, 101 dah baca lagi. Jadi kita berkata tangguh minggu depan, bulan depan. Tak, tangguh bulan depan, tangguh 6 bulan tu je. PKP. Tu. Tangguh bulan 9. Bukan tangguh bulan depan, tangguh ke bulan 9. Dari bulan 2 itu saya review balik lah yang kuliah pada audio kuliah tu lah, bulan 2 dulu, iaitu pada ayat 99 hingga 101. Baik, jadi malam ini kerana masa terbatas, jadi kita tunggu kepada apa yang kita nak baca, ayat 102, kisah sihir.
Apa ayat dia panjang, tapi kita akan ringkaskan menurut ringkasannya tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan ni ringkaslah. Jadi kita tak perlu nak hurai panjang kerana masa terbatas. Jadi kita tengok pada muka surat 32 kisah sihir. Bagi berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi yang ke-8 dari atas muka surat 32. Kisah sihir. Baik, ayat ini adalah menceritakan tentang sejarah sihir. Mula-mula sihir. Iaitu di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi bukan masa hidupnya Nabi Sulaiman lah. Selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Jadi kita akan baca secara sepintas lalu kisahnya. Jadi sebelum itu boleh kita baca dulu ayat tersebut, ayat 100, 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat panjang sikit lah. Baik, kita tengok tafsir ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan ini. Cerita kisah sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Baik, sebelum tu kita nak sebut ayat 102 ni antara ayat-ayat ruqyah yang dibaca kepada orang yang masalah apa nama tu, gangguan jin, syaitan, jin yang kerasukan. Baca ayat ni antara ayat yang kuat lah. Bukan kuat, bukan kata ayat lain tak kuat. Maksud kata ayat ni antara ayat yang dibaca untuk ruqyah, jampian Allahumma salli ala Muhammad secara perubatan Islam. Kerana kita nak cerita secara ringkas bahawa Nabi Sulaiman ini Nabi Sulaiman takut oleh jin takut. Sebut Nabi Sulaiman jin mai gerung. Gitu. Jadi ayat ni cerita Nabi Sulaiman lah. Sebut Nabi Sulaiman. Mana kalau dengan jin kita sebut Nabi Sulaiman, salamun ala Sulaiman fil alamin. Kalau dengan binatang-binatang, salamun ala Nuhin fil alamin, Nabi Allah Nuh. Jadi ayat ni antara ayat kita sebut ayat ruqyah. Iaitu dalam pertengahan ayat, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Iaitu tidak dapat nak beri mudarat. Wa ma hum, mereka tidak dapat memberi mudarat dengannya sihir. Apa pun lah. Mari sihir, mari datangnya daripada jin ni. Min ahadin, dengan seseorang nak mendatangkan mudarat kepada seseorang, tak ada boleh beri mudarat illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Jadi kita letak bahawa segala sesuatu yang menimpa kepada hamba Allah ini adalah dengan izin Allah. Benarlah perbuatan jahat ni macam-macam orang buat. Kalau Allah tidak berkehendak, tak terjadi. Berapa ramai orang yang bila ia nak minum air, tak ada air. Bila ia nak minum air, orang buat santau. Santau hantar melalui makanan, minuman. Maka masuk ke air dia minum. Bukan sini lah, sini air kita nak minum. Dia nak minum air, mari jatuh belah.
Kerana Allah berkehendak untuk tidak beri mudarat kepada dia. Walaupun di sini ada ni, maksudnya kita kata di hatta kena pada apa tu melalui air tadi, minum kenalah, tapi kerana Allah berkehendak untuk tidak beri kena dia, maka dengan berbagai caralah kan, terlepas gelas jatuh pecah kan. Cerita banyaklah buat kan, tak bagi kena. Baik. Jadi itu semua adalah dengan izin Allah. Begitu kita orang yang beriman, kita Allah SWT berani berhadapan dengan apapun kita katakan perkara lah. Kalau hari ini kita tak boleh nak berlepas tangan pula kata semuanya dengan izin Allah belaka, dengan kehendak Allah belaka. Jadi tak perlulah nak pakai face mask, tak perlulah penjarakan. Ya, kita kena ingat bahawa satu perkara dia di sana perkara ittirari dan juga ikhtiari. Kita disuruh untuk berikhtiar. Tak boleh berlepas tangan kata penyakit COVID-19 ni, penyakit ni Allah beri. Benarlah. Kita tak nafikan. Cuma kita pada sisi hamba disuruh untuk ikhtiar. Kalau gitu tak payah pergi cari doktor, tak payah makan ubat. Bila sakit, tak apa, tak payah cari doktor, tak payah makan ubat, doa je. Bukan salah di sana. Di sana betul lah, moleklah hak mula-mula sekali. Hak mula-mula sekali iaitu pengharapan kita kepada Allah yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan kesembuhan. Yang kedua, kita disuruh untuk ikhtiar. Itu kehidupan kita ni. Ya. Kalau begitu kata tak perlulah ikhtiar, Allah belaka beri, Allah beri sakit, Allah beri sihat, Allah beri nikmat, rezeki makan semua, tak payah kerja duduk rumah ya. Semua tak payah kerja duduk rumah ya. Kan? Allah beri belaka. Boleh tak? Tak boleh lah, pasal kita disuruh wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di atas muka bumi, atas dunia ni. Jadi kita disuruh untuk ikhtiari kita Isma. Allah Sayyidina Muhammad sejadah bawa mari masjid surau. Lagi penjarakan. Walaupun mari macam-macam ni, bila penjarakan mari pula padang kata, mana boleh jaga sembahyang Jumaat. Nabi suruh rapat. Kan? Maka di sana satu lagi mari hak face mask pula, mayang pakai face pula, pakai mask. Pakai face itu muka dah, face ni. Pakai mask ni. Mayang pakai mask pasal ada pandangan kata mari ada hadis Nabi sebut dilarang menutup mulut ketika sembahyang. Larangan. Kita nak jawab lagu mana? Hak jarak pun satu dah. Hak face mask lagi kita nak pakai juga. Baik, maka di sana dia ada kaedah hukum. Baik itu kita disuruh untuk jarak. Pasal ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Itu kaedah hukum. Sama dulu tentang kewajipan Jumaat lelaki. Wajib. Tapi kerana mudarat mengharuskan yang dilarang lah. Dilarang untuk tidak hadir ke masjid Jumaat. Kena mari masjid tapi kerana mudarat. Nak mengelak mudarat. Sebagai langkah pencegahan daripada mudarat, maka kita diharuskan ataupun dibenarkan untuk tidak menghadiri masjid. Maka segalanya bila mari ad-darurah, maka dia mengharuskan yang haram. Apa pun. Sehingga mana dalam erti kata nak menyelamatkan nyawa lah. Bukan atas perkara Allah Sayyidina Muhammad untuk keseronokan tak boleh lah. Seronok-seronok. Tapi dalam seronok ni tak ada mari mudarat, tak ada mari darurah. Ya, ad-darurah tu biasa dalam erti kata melibatkan nyawa. Baik itu dari dalam sudut mengharuskan memakan makanan yang haram, kan? Darurah di situ iaitulah 3 syarat. Pertama, sudah tidak ada makanan halal, ada hak haram. Kemudian yang kedua, makan pula. Kerana kena makanlah kita hidup ni, makan untuk hidup. Yang kedua, makan untuk menyelamatkan nyawa. Dan yang ketiga, makan bukan untuk kenyang. Cukup 3 syarat tu untuk nak membenarkan dan mengharuskan makan yang haram. Maksudnya di sana perkara bila ada mudarat, ada darurah, maka mengharuskan yang dilarang. Melainkanlah kalau pakai face mask ni tutup habis muka face dia ni sampai ke dahi. Ada orang pakai face mask daripada dahi habis tutup habis semua. Pasal dia menutup tempat anggota sujud. Kita pakai face mask dari hidung ke mulut je.
Jadi anggota sujud masih terbuka dahi, 7 anggota sujud. Dahi, dua tangan, 2 lutut. Kemudian 2 jari-jari kaki. Jari kaki dilipat. Baik. Maka kita kembali kepada ayat yang kita baca, kita habis. Baik. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan telah mengikut mereka itu Yahudi barang yang dibaca oleh segala syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman daripada sihir. Ni mari ceritalah. Dan adalah syaitan tanamkan dia pada ke bawah kursi Nabi Sulaiman, singgah sana. Tatkala ditinggal kerajaan 40 hari, ketika mana Nabi Sulaiman meninggalkan singgah sana dia selama 40 hari ni, syaitan, jin, puak ni menanam di bawah singgah sana Nabi Sulaiman. Kerana nak mengaitkan tu. Nak kaitkan sihir dengan Nabi Sulaiman. Kemudian dengan tiada diketahui Nabi Sulaiman tak tahu pasal Nabi Sulaiman keluar selama 40 hari. Maka tatkala mati atau wafat Nabi Sulaiman, ia menunjuk oleh syaitan akan manusia atasnya, maka mengeluar mereka itu akan dia, maka dapat mereka itu padanya sihir. Ni mula sihir ni. Maka wafatnya Nabi Sulaiman, maka syaitan ni ia menunjuk jalan, menunjukkan apa hak yang ditanam tu disimpan di bawah singgah sana Nabi Sulaiman. Maka jumpalah oleh manusia. Maka mengeluar mereka itu akan dia, maka dapat mereka itu padanya sihir. Hak ni sihir, kitab sihir gitulah. Kemudian maka kata mereka itu, hanya yang memilih Sulaiman akan kamu itu dengan inilah, maka belajar mereka itu akan dia, dan buang mereka itu akan segala kitab nabi-nabi mereka itu. Maka firman Allah Ta'ala, kerana tabarra'a, melepas bagi Nabi Sulaiman daripada sihir dan menolak atas Yahudi pada kata mereka itu, lihat kamu kepada Muhammad, Nabi Muhammad sebut Sulaiman pada jumlah nabi-nabi, dan tiada ada ia melainkan sihir. Mana disebut di sini Yahudi mengatakan bahawa sihir ini mari dari Nabi Sulaiman. Gitu. Maka Allah nafikan dengan sambungan daripada situ, wa ma kafara Sulaiman, dan tiada kufur Sulaiman, erti tiada amal Sulaiman akan sihir, kerana bahawasanya amal sihir itu kufur. Itu sihir. Maka Nabi Sulaiman itu tidak mengamalkan sihir, tidak kita nak sebut mengajar sihir, tidak mempelopori dengan yang dijumpai di bawah singgah sana, kerana nak mengaitkan itulah, nak mengaitkan dengan Nabi Sulaiman. Walakin nasyayatin kafaru, dan tetapi segala syaitan itu kufur mereka itu. Makna ia datang daripada syaitan lah. Sihir-sihir ni datang daripada syaitan. Sihir ni antara perkara khariqul adat lah, pelik. Mencari adat. Sihir-sihir ni pelik lah. Makna dari sudut adatnya tak boleh berlaku, tapi dengan sihir boleh berlaku. Tu. Semua tapi dengan izin Allah juga. Hak atas sihir kita sebut tadi dengan santau. Kalau Allah berkehendak kena dengan santau, ia kenalah. Sebagai ujian Allah kepada dia dengan santau. Kalau Allah berkehendak untuk tidak kena, maka ada jalanlah yang Allah buat. Allah kita katakan beri kepada orang tu supaya tidak terkena sihir tu. Tak terkena santau dan sebagainya. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mengajar mereka itu akan manusia itu akan sihir syaitan. Cuma syaitan itu kata dia nak kaitkan hak tadi awal tadi kata bahawa syaitan ni tanam kitab sihir ni bawa sehingga sana Nabi Sulaiman. Kemudian wafat Nabi Sulaiman, dibongkarlah, dibongkar jumpa kitab tu. Maka nak dikaitkan dengan Nabi Sulaiman lah. Syaitan wala yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wahai syaitan yang mengajar manusia kepada sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila, dan mengajar akan barang yang diturun atas dua malaikat dengan negeri Babil daripada sihir, iaitu Harut dan Marut. Iaitu Harut dan Marut, kedua orang itu tukang sihir keduanya, mengajar kedua akan manusia sihir. Kata qil, ada pandangan mengatakan dua malaikat. Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang diturun keduanya
Kerana mengajar akan dia ibtila, iaitu percubaan daripada Allah bagi manusia. Allah hantar 2 malaikat Harut dan Marut ni mengajar sihir atas tujuan untuk Allah Sayyidina Muhammad nak menguji manusia lah. Ya. Manusia mana yang beriman dia tidak ikut sihir. Manusia yang tidak beriman dia ikut sihir lah. Pasal benda-benda sihir ni kan benda-benda pelik, benda seronok. Bila pelik ni hak dia nak dapat kan hari tu sihir. Dia nak kerana dia tak suka, benci, dengki kepada orang ni, maka dia sihir orang ni. Kan? Kemudian dia tak suka pasangan suami isteri ni, maka dia sihirlah supaya apa? Yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji, agar pisah antara suami isteri. Tu. Kerana dia tak suka ni hak dulu-dulu kan. Bila mari deki pergi jumpa Tok Bomo. Nak suruh buat sihir. Supaya marilah macam-macam lah keburukan mudarat kepada orang yang dia benci, orang yang dia tak suka. Kemudian wa ma yu'allimani min ahadin, dan tiada mengajar kedua itu akan seorang hatta yaqula, hingga berkata kedua baginya jalan nasihat. Makna Allah turun malaikat ni dalam ia ajar sihir, dalam tu dia beri nasihat. Dalam nasihat kata ni ilmu ni tak molek lah kan. Atas tujuan nak menguji, percubaan tadi, ibtila, nak uji manusia. Hatta yaqula innama nahnu fitnah, hanya kami ini fitnah, pencubaan daripada Allah bagi manusia, supaya mencuba ia akan mereka itu dengan mengajar sihir. Maka barang siapa belajar akan dia jadi kufur ia, dan barang siapa meninggal akan dia iaitu mukmin. Jadi belajar sihir ni kufur. Ni. Okay. Allah sebut dalam ayat ni kufur. Bila baik itu bila percaya pun dah bawa ni dah. Rosak dah. Belajar lagi lah. Kerana meletak kepada jin syaitan. Sepatutnya kita, Allahumma salli ala Muhammad, bergantung harap kepada Allah, berdoa, bergantung harap kepada Allah. Tetapi dengan sihir ni jalan-jalan yang singkat lah. Kita berkendak jalan singkat. Berkendak nak kaya, pergi jumpa Tok Bomo. Supaya bomo-bomo, supaya dapat kerja molek kan? Ataupun dapat naik pangkat. Naik pangkat macam-macam manusia ni. Gitu. Hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur. Maka jangan engkau kufur dengan belajarnya, maka jika bantah ia melainkan belajar juga, nescaya mengajar kedua akan dia. Awal ni 2 malaikat ni, ini ada pandangan ulama mufassirin sebut Harut Marut ni malaikat. Diturunkan Allah untuk ujian kepada manusia mengajar sihir. Baik. Dalam pada mengajar sihir ni, 2 orang malaikat ni beri nasihat ni fitnah ni, ujian. Tapi kalau ada yang nak ikut, fala takfur, yang nak ikut, maka malaikat ni ajar. Maka ni ilmu sihir ni, siapa hari ni hak sihir-sihir ni, daripada sinilah sejarahnya. Sebelum tu tak ada lagi lah sihir ni. Sebut mari ni kisah sihir atau sejarah mula sihir. Sebab itu dalam pada yang kita sebut di awal tadi, ayat ini adalah antara ayat ruqyah, jampian. Bila kita baca kepada orang yang dirasu oleh syaitan jin, dia hak kerasukan tu, dia panggil apa? Rasuk dah, kerasukan kan? Dia panggil, ada istilah dia, histeria. Ada hak histeria, hak tak khabar tu, hak tak sedar duk merau. Kita baca ayat ni ayat ni, kemudian kita tekan pederah pada wama hum bidari nabi min ahadin illa bi idznillah, ulang tu 7 kali. Jin kira bergelumpur. Ya. Kadang jin tu lari. Kalau hak jenis bezalah, kalau hak saka lain sikit pasal duduk dengan orang tu. Hak jenis sesat.
Histeria ni kalau kata di sekolah, di asrama mana, biasa sesat kemari kacau. Jadi baca ni kira lari gitu lah. Ya. Pasal Allah Sayyidina Muhammad dia kata macam mana, takut ni. Dia sakit lah, dia sakit dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Sebenarnya ayat mana pun, tapi ini antara ayat yang bila ni disebut tentang sihir ni apa semua, sebut Nabi Sulaiman apa semua, maka mari tambah lagi rasa gerung kepada jin. Ada lagi lah ayat-ayat lain. Sebenarnya ayat Quran tu sendiri, Fatihah kau, semualah ayat Quran tu bacalah. Memang Allah Sayyidina Muhammad memberikan kesan kepada jin yang ada dalam tubuh seseorang. Cuma dia melawan je. Kalau kita baca, awal baca dia mengilai, kita kata aku baca ni tak ada apa kesan ni. Wahai ada kesan, cuma dia nak psikologi kita lah, supaya kita mari, aku baca tak ada apa, tak payah baca. Tu psikologi. Jin main psikologinya kita. Jadi kita tak payah berhenti, baca lagi, baca. Lah kali dia merengek pula. Kata dia meronta-ronta. Hak awal dia gelak, tak ada apa sakit apa semua. Supaya dia nak gitulah sebenarnya. Jadi supaya kita berhenti, nak suruh kita berhenti. Nak suruh kita rasa tak ada kesan dengan ayat-ayat yang kita baca. Wahai sakit, tapi dia psikologi. Kita baca lagi, siapalah dia sakit. Sakit tu barulah Allah Sayyidina Muhammad kalau hak jenis tu dia keluarlah. Tapi kalau sakar ni payah sikitlah. Dia kena melalui proses berterusan. Baik. Jadi ini ayat yang boleh kita baca. Ya. Bila ada gangguan daripada jin ni, antara ayat yang menjadi ayat bacaan lah ayat ruqyah. Kalau dapat hafal ayat ni molek. Ayat 100 102 102. Sebab daripada sinilah hak cerita sihir. Kemudian daripada sinilah juga hak nak mari Allah Sayyidina Muhammad nak sebutkan bahawa ia memisahkan, merenggangkan antara suami isteri. Kemudian dalam ayat ni juga, segala apa mari sihir yang datang daripada mana pun, jin ke syaitan ke, hatta manusia pun, bila mana Allah tidak mengizinkan dia, maka dia tak jadi. Maka hak ni adalah bila baca ayat ni, maka kebergantungan kita mutlak kepada Allah. Dalam pada kalau kena, ya kena dengan izin Allah. Selain daripada ada usaha itu disebut ikhtiari dalam prevention, langkah pencegahan. Macam kita sebut tadilah, COVID-19 ni pencegahan dengan fismah dan sebagainya, kerana benda yang kita tak nampak. Benda kita tak nampak tu patut lebih berhati-hati. Pasal kita tak nampak. COVID-19, jin ke apa semua, benda kita tak nampak, berhati-hati. Baik. Kemudian mana tadi? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Hak sihir ni apa dia punya kesan dia? Iaitulah maka belajar mereka daripada keduanya barang yang mencerai mereka itu dengannya antara seorang dengan zaujnya. Seseorang dengan pasangannya, suami isteri lah. Zaujnya lagi isterinya, dengan bahawa memberi benci akan tiap-tiap seorang kepada lain. Kalau biasa dalam rumah tangga tu ada gangguan daripada jin ni apa semua, dia akan mari awal tu okey, cinta, kasih sayang, suka sayang, tapi mari kemudian mari benci, tengok muka muda okey. Tu antara kita nak sebut simptom lah, tanda-tanda kepada adanya sihir lah. Sihir boleh jadi ada orang deki mari atas sihir. Sihir ni mari atas jin lah sebenarnya. Jin melalui jin lah belaka tu, santau ke apa semua melalui jin belaka. Jadi ada orang deki, maka ni hak belajar ke, ataupun dia jumpa cari tu bomo nak suruh supaya pasangan ni bercerai kerana ia dengki dan sebagainya, maka mari perasaan benci. Tak ada apa pun mari benci. Tengok pun tak boleh. Suami tengok isteri tak boleh, benci. Maka itu antara tanda-tanda lah, tanda-tanda ada gangguan dalam rumah tangga tu. Baik. Kemudian masih Syah, habis sikit lagi ayat ni.
Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bina. Dan tiada mereka itu tukang sihir dengan boleh memberi mudarat sekalian dengannya akan seseorang melainkan dengan izin Allah dan kehendak Allah. Jadi siapa pun nak buat mudarat ni tidak akan terjadi sehingga dengan izin Allah. Dia dalam kehidupan gitulah. Ya. Orang baik pun ada orang tak suka. Kan? Ulama pun ada orang benci. Kan? Maka dalam pada yang kata benci, tak suka, dengki dan sebagainya, maka macam-macam jalan yang orang akan buat. Ini antara jalan yang orang akan buat iaitu dengan sihir lah. Mana jalan yang menyimpang lah, yang sangat jauh. Ya. Kenapa? Kerana dia melakukan perkara yang boleh merosakkan diri dia lah. Dia melakukan perbuatan kufur. Baik. Kita pegang bahawa tidak dapat memberi mudarat sesuatu apapun melainkan dengan izin Allah, supaya kebergantungan kita kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita harus ikhtiar. Apa pun penyakit ke apa pun harus ikhtiar. Kalau penyakit kita macam mana, janganlah pula minum teh tarik 3-4 kali sehari. Kita tahu dah kan. Pasal penyakit ialah dengan minum tu menambahkan lagi. Jadi kita kena jagalah ikhtiar tu, ikhtiar kan. Jangan pula kita kata tak apa macam mana pun kalau kata Allah tak berkehendak nak beri sakit, minum 4-5 gelas teh tarik sehari pun tak apa dah. Pasal kita tahu dari sudut ilmu perubatan lah, itu kata ilmu. Dalam satu-satu bidang ni ada ilmu-ilmu dia pula. Ilmu perubatan. Kalau hari ni alhamdulillah dari sudut COVID ni kerana ilmu tu, ilmu perubatan tu. Maka dengan ilmu perubatan tu dapat mencegah tu. Ya, kecanggihan ilmu perubatan hari ni dapat kena pasti apa semua dia punya. Kan? Mutasi gen baru apa semua ni kita pun tak reti. Kan? Cepat merebak dan sebagainya kan. Hari ni gen baru hari ni cepat merebak, mudah sangat. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan pula kita kata tak apa kalau kata Allah nak bagi kena. Tak si pakai face mah. Tak silah gapo penjarakan sosial ni apa semua. Ada pasal kita sebut tadi. Harus segala apa pun dalam kehidupan kita wajib ataupun kita perlu untuk berikhtiar. Kita tahu ni bila gini akan menjadikan gini. Karena dalam kehidupan ni dia sepanggil sebab musabab. Keluar daripada sebab musabab itu yang disebut khariqul adat, mencari adat yang pelik-pelik. Boleh jadi dia minum 5 kali teh tarik 5 gelas sehari. Tak ada apa pun. Bahaya dia kecil mani pun. Kan? Maka ubat dak pun. Boleh jadi hak masa itulah Allah tak berkendak lagi beri mudarat. Dia kata aku ni boleh minum teh tarik. Esok minum masuk pita tu. Duduk di wak tu, masuk ICU tu. Contohlah kita kata. Tu kata ada masanya kerana Allah berkehendak untuk tidak beri mudarat, maka tidak mudarat. Begitu. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan belajar mereka itu akan barang yang mudarat akan mereka itu pada akhirat. Belajar mereka itu akan barang yang mudarat akan mereka itu. Ni belajar ilmu sihir ataupun buat sihir kepada orang. Dia tak belajar, dia jumpa tu bomo nak sihir orang pun samalah. Jangan pula kata aku tak belajar sihir, aku cari je tukang sihir nak buat jahat kat orang. Pasal aku sungguh dendam, sungguh marah, sungguh ni. Tak boleh. Ya. Belajar pun tak boleh, berjumpa dengan tukang sihir pun tak boleh, apalagi nak sihir orang. Orang yang belajar sihir tu dia sendiri boleh sihir orang lah. Orang yang tak belajar sihir, dia cari tukang sihir, tukar tutup bomo nak sihir orang. Pun juga samalah orang yang menggunakan tukang sihir, kerana ia meletakkan kepercayaan kepada tukang sihir. Kemudian dalam perkara nak memudaratkan orang lain pada akhirat, mudarat pada akhirat nanti. Dan tiada manfaat akan mereka itu, iaitu sihir tak ada apa manfaat. Jadi tak boleh belajar. Walaupun kita sebut di sini ilmu lah, ilmu sihir, wa ma yu'allimani, mengajar ilmu, mengajar. Ya, walaupun kita nak sebut ilmu ni, nak sebut ilmu pun tak sedap juga. Bila sebut ilmu ni macam boleh belajar dah. Hak sihir ni tak boleh belajar. Walaqad alimu, dan sungguh telah mengetahui mereka itu Yahudi, lamanishtarahu, bermula mereka yang ambil akan dia sihir ganti kitab Allah itu,
ma lahu fil akhirati min khalaq. Tiada baginya pada akhirat daripada bahagian dalam syurga. Wal iyad billah. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sejahat-jahat barang yang beli mereka itu dengannya sihir akan diri mereka itu pada akhirat segera mewajib bagi mereka itu neraka. Lau kanu ya'lamun, jika mengetahui mereka itu hakikat barang yang kembali mereka itu kepadanya daripada azab, nescaya tiada belajar mereka itu akan sihir. Kalaulah mereka mengetahui hakikat nanti kembali ke negeri akhirat akan diazab dalam api neraka jahanam, nescaya mereka tak belajar. Tapi kerana hak dunia kan, tarikan dunia ni, nak dapat ni muka sihir orang ni kan. Duk nampak kita dua orang ya hak boleh naik pakat, naik ke atas kita dua orang kan. Jadi nak suruh orang ni, kita nak kawan kita ni tak naik, kita naik, apa kita cari tukang sihir, tu bomo dan sebagainya. Maka inilah dia datang daripada perasaan dengki tu, yang juga datang daripada syaitan nak merosakkan manusia. Jadi sekadar itulah, ini pun terlajak dah sikit ni. Mudah-mudahan pasal ayat ni panjang. Kalau nak cerita ni macam-macam nak cerita ni, tapi kerana masa tidak mengizinkan. Kerana bab sihir ni macam-macam ni, bab jin dan sebagainya ni macam-macam kita boleh cerita. Tapi kerana masa tidak mengizinkan, sekadar itu kita nak sebut bahawa kebergantungan kita kepada Allah. Walaupun orang sihir kita, maka dengan izin Allah. Kerana kita tak boleh nak menghalang orang. Orang tak puas hati dengan kita, orang tak suka kita, mana kita tahu orang nak buat jahat kat kita. Cuma kita bergantung kepada Allah. Dengan pergantungan, kita nak sebut pendinding dirilah, dengan ayat-ayat sebagai mendinding diri daripada gangguan makhluk halus, jin dan syaitan. Kalau dengan izin Allah kita kena, kita kena dengan izin Allah. Kalau Allah berkehendak untuk tidak kena, tidak kena. Maka semuanya datang daripada Allah. Apa punlah penyakit dan sebagainya. Maka harus, iaitulah perkara pertama, kita bergantung kepada Allah yang mendatangkan manfaat dan juga yang memberikan mudarat. Nak beri sakit Allah, nak beri sihat juga Allah. Dan harus di sana, iaitulah ikhtiar kita dalam sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Dan itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. Dan mudah-mudahan diberi kefahaman akan apa yang kita baca pada malam ini, iaitu tentang kisah sihir. Bukan nak suruh kita belajar sihir, nak suruh kita menghindarkan diri kita daripada sihir. Mudah-mudahan beroleh manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.